ini kita dapati PL-nya, ini PL ni, yu'allimu. Nah, jadi di sini ia merupakan rukun pertama dalam ayat ni lah. Dalam ayat yu'allimul mu'allim. Maknanya guru itu mengajar. Guru itu mengajar. Tak kira dia mengajar siapa ya. Kalau dalam ayat ni dia mengajar murid-muridnya membaca dalam kelas. Begitu juga dalam contoh kedua. Ini dia. Ayatnya di sini. Yu'allimul mu'allim. Ayat yang sama. Cuma dalam contoh kedua ini, nah, kita dahulukan ni jar majrur ini. Kita letak di awal jumlah. Jadilah dia macam ni. Fil fasli yu'allimul mu'allimu talamizahul qira'ah. Nah, ayat sama. Dua-duanya adalah jumlah fi'liyah. Dan PL-nya berperanan sebagai rukun pertama dalam ayat. Dalam contoh satu, dia merupakan rukun pertama. Dalam contoh dua pun juga, dia merupakan rukun pertama dalam ayat. Ya? Okey. Jadi kita seperti yang kita dah jelaskan baru ni bahawa kalau ada saja PL, maka kita tahu bahawa di situ adanya jumlah fi'liyah. Ya. Kalau ada saja PL, maknanya kita sudah ada jumlah fi'liyah. Maknanya, katakan dalam contoh pertama ni, kalau yu'allimu ini PL, kita tahu bahawa ini adalah jumlah fi'liyah. Baik, mana dia fa'ilnya? Ini dia. Al-mu'allim. Begitu contoh kedua, mana fa'il? Al-mu'allim. Contoh ketiga pun sama, al-mu'allim sebagai fa'il. Baik, contoh empat ni, PL-nya bermula di sini, yu'allimu. Kita tahu bahawa selepas itu ada fa'ilnya. Cuma fa'ilnya di sini adalah ganti nama yang tersembunyi. Mana asal dia yu'allimu huwa. Ada huwa kat situ kan? Ada huwa kat sini. Cuma kita sembunyikan ganti nama itu. Kerana inilah yang diguna pakai dalam bahasa Arab. Orang Arab ni dia selalu menyembunyikan ganti nama ketiga. Ganti nama ketiga iaitu dia. Begitu ganti nama pertama pun kalau ana lagilah disembunyikan. Ganti nama kedua pun sama. Anta disembunyikan juga. Yang penting sudah menjadi apa ni orang kata tabiat orang Arab ni, dia menyembunyikan fa'il. Kalau fa'il itu adalah ganti nama untuk seorang, tak kira seorang itu ganti nama pertama ke, ganti nama kedua ke, ganti nama ketiga. Yang pentingnya untuk satu orang. Ya. Okey. Jadi di sini mana dia jumlah fi'liyahnya ini dia. Yu'allimu, kemudian lepas pada yu'allimu tu ada huwa kat sini. Huwa. Huwa itulah fa'il dia. Jadi bila adanya yu'allim dan adanya huwa, maknanya terbentuknya jumlah fi'liyah kat situ. Baik, kalau kita mula daripada al-mu'allim, yu'allim, dia sudah menjadi jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab sekarang ini jumlah ini terdiri pada mubtada, ini mubtada, al-mu'allim ni. Yu'allimu huwa tu telah berperanan sebagai khabar. Jadi kalau dah ada mubtada, ada khabar, dia jadi jumlah ismiyah. Walaupun begitu, dalam jumlah ismiyah ini ada jumlah fi'liyahnya ini dia. Ini jumlah fi'liyahnya. Yu'allimu huwa itu. Huwa itu fa'il dia. Jadi ini jumlah fi'liyah. Cuma jumlah fi'liyah di sini berada dalam jumlah ismiyah. Ini dipanggil jumlah kubra. Jumlah besar. Jadi jumlah fi'liyah di sini merupakan jumlah surah, jumlah
kecil ataupun ayat kecil dalam ayat besar. Itu saja. Nah, tak kira kalau di sini sekalipun, misalnya fil fasli muallimun yuallimu. Ada je kata kerja, kita tahu bahawa itu adalah jumlah fi'liyah. Sebab setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il dia ganti nama huwa yang disembunyikan. Begitu juga di sini. Yaqifu, yu'allimu. Fi'il. Dan setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ganti nama yang tersembunyi, iaitulah huwa. Maknanya dia mengajar. Okey. Dan kalau yang ketujuh ni jelaslah. Ni balik kepada, ini pun jelas juga. Yu'allimul mu'allim. Okey. Jadi malam ni insya-Allah kita terus kepada latihan. Dalam latihan ni dia kata dha' khattan tahta kulli fi'lin ma'a fa'ilihi ataupun ma'a naibi fa'ilihi. Dia kata sila letakkan satu garisan di bawah setiap fi'il serta fa'ilnya atau serta naib fa'ilnya. Kita tengok di mana saja ada fi'il dan fa'il, kita gariskan di bawah tu. Baik. Kita mula dengan ayat pertama. Okey, saya berpindah ke sini. Okey. Jadi soalan ini dia minta kita gariskan jumlah fi'liyah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Mana dia? Kalau kita nak gariskan dalam ayat ni lah. Yang mana kita nak gariskan ni? Ni kita gariskan yata'allamu at-tullabu. Kita gariskan di bawah. Baik, kalau kita nak gariskan macam mana? Okey, macam inilah. Begitu. Sekarang ini kita dah gariskan di bawah fi'il dan fa'ilnya. Atau fi'il serta fa'ilnya sekali. Ini fa'il dia. Yata'allamu ni makna dia belajar. 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 At-tullabu makna dia pelajar. Ramai pelajar. Jadi dia kata pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab. Okey. Yang kedua, fil masa'i yata'allamu at-tullabu al-lughata al-arabiyyah. Di sebelah petang. Di sebelah petang pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab. Ini pun juga adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab ianya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Ini dia, fi'il dan fa'ilnya. Kita gariskan di bawah. Itu dia. Baik. Macam mana dengan fil masak ni? Fil masak ni hanya pelengkap kepada jumlah fi'liyah ni saja. Okey. Pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab bila? Bilakah pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab? Jawab dianya fil masak. Fil masak ni adalah pelengkap kepada ayat ni lah. Pelengkap dia ni kadang-kala kita sebut di akhir ataupun di awal. Tak kira. Jadi susunan ayat tu mana bunyinya? Mari. Okey. Yang penting kita tengok
yata'allamut tullab ini ya. Yata'allamut tullab ini yang asas ya. Manakala yang lain itu hanya tambahan sahaja. Kalau dalam istilah fiqh lah, ini rukun, yang lain itu sunat. Yang lain itu sunat. Rukun mesti ada. PL rukun pertama, fa'il rukun kedua. Fil masak jar majrur ini sunat. Al-lughat al-arabiyah ini maf'ulun bih pun juga sunat. Ya. Kalau sunat ni ada lebih baik daripada tiada lah. Kalau adanya misalnya jar majrur, adanya maf'ulun bih, ayat itu menjadi lebih lengkap. Maknanya menjadi lebih jelas. Okey. Yang ketiga. Nah, at-tullabu yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah lat-tujjaru. At-tullaba yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah lat-tujjar. Dia kata pelajar-pelajar itu yang belajar bahasa Arab, kata dia, bukannya peniaga-peniaga. Nah. Okey. Baik, kalau di sini at-tullab ni, nah, ini adalah mubtada. Yata'allamuna, jumlah yata'allamuna al-lughat al-arabiyyah semua sekali ini adalah khabar kepada at-tullab. Pada jumlah pada keseluruhannya adalah jumlah ismiyah. Tapi dalam jumlah ismiyah ini terdapat jumlah fi'liyah. Mana dia jumlah fi'liyah? Ini dia. Yata'allamu fi'il waw tu. Waw tu. Ni waw sebiji ni. Ini adalah fa'il kepada yata'allamu. Kenapa pula waw dia jadi fa'il? Sebab waw inilah dikira sebagai ganti nama. Waw ni adalah ganti nama kepada at-tullab. Apa makna waw ni? Waw ni makna dia mereka. Mereka laki-laki. Padanya yata'allamuna al-lughat al-arabiyyah maknanya mereka belajar. Mereka belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kita pelajar-pelajar itu mereka belajar bahasa Arab. Ya. Bukannya para peniaga. Okey. Nah, kalau ada soalan boleh tanya lepas ni, insya-Allah. Okey, kita cuba gariskan dulu seperti yang diminta. Okey, kita garislah. Baik. Dia kata sila gariskan 6 kata kerja serta fa'il ni. Kita dah gariskan kata kerja serta fa'il lah. Mana kata kerja? Kata kerjanya ialah yata'allamu. Setakat tu, setakat mim tu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw ni. Kenapa waw tu dianggap sebagai fa'il? Sebab ia merupakan ganti nama. Ganti nama ni, ya, macam kata nama lah. Jadi dia berperanan di sini sebagai fa'il kepada yata'allamu. Bermakna yata'allamuna sebiji ni, ini merupakan sepotong ayat, merupakan satu jumlah. Nah, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Cuma jumlah di sini berperanan dalam jumlah besar ini sebagai khabar kepada at-tullab, pada mubtada. Okey? Baik. Kalau kita teruskan, kita akan pergi kepada nombor 4, yata'allamu at-tullabul lughatal arabiyyah. Oh, ini dia ulang ni. Ni sama dengan nombor 1, tu tak ada beza pun. Maknanya kalau kita nak gariskan di bawah fi'il dan fa'ilnya, kita garis yang ni lah. Ni. Seperti kita gariskan dia ta'allamut tullab dalam ayat pertama tadi. Ya? Okey, yang kelima. Al-lughatal arabiyyah. Al-lughatan ni baris di atas ni. Baris di atas ni. Kita cuba tahu baris tu.
Okey, taruh baris. Al-lughata macam tu. Al-lughatal arabiyah. Yata'allamu at-tullabu. Baik, kita nak garis yang mana ni? Yata'allamul at-tullabu. Kita akan garis yata'allamu serta at-tullab. Sebab yata'allamu ni fi'il, at-tullab ni fa'il. Oleh itu kita garis yang tu. Lughatal arabiyah ni kita tak gariskan dia. Sebab apa? Dia ni adalah tambahan saja. Ini sunat saja ni. Sebab apa? Sebab ia berperanan dalam ayat ni sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul. Dan maf'ul ni termasuk dalam perkara-perkara sunat. Okey. Nombor 6. Nata'allamul lughatal arabiyyata ma'at tullab. Kami belajar bahasa Arab dengan pelajar-pelajar. Maknanya bersama para pelajar. Okey. Mana? Kita nak garis yang mana ni? Dalam ayat ni. Kita garis nata'allamu ni. Baik, mana fi'ilnya? Fi'ilnya nata'allamu tu sendiri lah. Nata'allamu ni fi'il. Okey, fa'il dia mana? Fa'ilnya nahnu. Nahnu, betul. Sepatutnya kita kata gini Kita kata nata'allamu nahnu. Tetapi nahnu ini kita sembunyikan. Kita sembunyikan dia. Maknanya kita tak sebut. Boleh tak kita sebut? Tak boleh. Sebab penyembunyian kata nama di sini wajib. Jadi kita tak boleh nak sebut macam ni. Tak kata nata'allamu nahnu, tak boleh. Begitu je kita kena sebut. Tapi dalam minda kita tu adalah nahnu kat situ. Jadi kita garis yang ni je. Sebab ianya mengandungi nahnu sekali. Walaupun pada zahirnya kita nampak macam fi'il saja. Tak. Mana-mana fi'il dia dimulai dengan nun ni, maknanya fa'il dia nahnu lah. Gitu. Okey. Macam dalam apa ni, dalam surah Fatihah kita lah dah. Iyyaka na'budu. Na'budu tu dimulai dengan nun. Bermakna fa'il dia nahnu. Gitu. Maknanya na'budu nahnu. Gitu. Begitu juga. Wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana nasta'in tu dia mula dengan nun, kita tahu bahawa fa'ilnya ada nahnu. Maknanya asal dianya na'budu nahnu, nasta'inu nahnu. Semuanya nahnu. Maknanya kami. Kami menyembah engkau dan kami minta pertolongan daripada engkau. Okey, baik. Yang ke-8, Muhammadun yata'allamul lughatal arabiyyah. Mana dia jumlah fi'liyah ataupun fi'il dan fa'ilnya ataupun dalam ayat yang mana ni kita nak garis ni? Yata'allamu. Yata'allamu saja Okey, jadi inilah yang kita gariskan di bawah. Baik, mana fa'il dia? Ada huwa. Di sini sebenarnya ada huwa, macam tu asal dia. Mana kalau kita gariskan, kita garis sekali lah. Dengan huwa ni. Cuma oleh kerana huwa tu disembunyikan, dengan itu kita garis yata'allamu saja. Begitu. Sebab dalam yata'allamu ni terdapatnya huwa. Okey. Cuma penyembunyian huwa di sini tidak wajib, sini sunat saja. Mana kita boleh zahirkan dia dan kita boleh sembunyikan dia. Cuma sembunyikan dia tu lebih aula, lebih baik. Jadi jumlah ismiyah ni tak? Semua sekali ni jumlah ismiyah.
Tapi dalam jumlah ismiyah tu ada jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Yata'allamu. Ni lah dia ni. Yata'allamu ni. Jadi khabar. Ya, jumlah ini menjadi khabar kepada Muhammad. Jadi Muhammad tu dia belajar bahasa Arab. Gitu. Okey. Baik, nombor 8. Ba'da ta'allumil lughatil arabiyyati. Ini arabiyyati ni tukar ya. Bagi salah tu. Tolong betulkan ya. Al-arabiyyata ni tukar kepada al-arabiyyati. Macam tu. Lurah ni bukan nak berbaris, kena berbaris bawah lah. Ti ya. Ba'da ta'allumil lughatil arabiyyati yata'allamu. Kena berbaris, bagi depan ni. Yata'allamu tullabu al-lughatal ingliziyah. Ni salah juga ni. Banyak salah malam ni ya. Ini baris tu ni, baris atas ni. Tu. Tadi kita dah betulkan dua kesilapan tadi ya. Yang pertama al-arabiyah yang tadinya tak marbutah ni baris di atas, kita tukar kepada baris di bawah. Yang ni pula tadinya tak marbutah ni baris di bawah, kita tukar kepada baris di atas ya. Kalau kita kata kenapa, jawabnya macam inilah. Di sini al-lughati al-arabiyyati ini adalah sifat kepada al-lughati. Sifat dia kena ikut mausuf dia. Kalau mausuf dia majrur atau yang dibariskan di bawah, dia pun mesti majrur juga. Mesti sama tu. Cuma soalnya kenapa yang ni baris di bawah ataupun kenapa yang ni majrur? Itu kan nak tanya kat situ kan. Kenapa al-lughati di sini majrur? Kenapa? Sebab ianya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan? Kita dah tahu mudhafun ilaih ni majrur, betul tak? Jadi setiap mudhafun ilaih kena baca dengan baris di bawah lah. Sebab dia majrur. Kita kata bukankah ta'allumi ni mudhafun ilaih? Ya betul. Tapi pada masa yang sama, ia juga mudhaf dan selepasnya mudhafun ilaih. Dia boleh jadi macam ni sampai berapa kali pun tak masalah. Okay. Maknanya mudhafun ilaih tu pada masa yang sama dia menjadi mudhaf kalau ada mudhafun ilaih selepasnya. Begitulah seterusnya. Okey, jadi oleh kerana di sini ada dua mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pertama ialah ta'allumi. Ini mudhafun ilaih kepada ba'da mudhaf, ta'allumi mudhafun ilaih. Dan ta'allumi ini mudhaf pula dah. Al-lughati mudhafun ilaih. Oleh itu kedua-duanya baris di bawah sebab dia mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih. Cuma al-arabiyyati ini bagi di bawah dia bukan kerana dia mudhafun ilaih, kerana dia sifat kepada al-lughati. Dia ni sifat kepada al-lughati. Sebab ini kata sifat ni. Al-arabiyyah ni adalah kata sifat. Okey. Jadi kita kata ba'da ta'allumil lughatil arabiyyati yata'allamut tullabul lughatal ingliziyata. Ini pun sama Ingliziyata ni adalah sifat kepada al-lughah ni. Oleh kerana al-lughah tu mansub ataupun baris di atas, dia pun kena mansub jugalah. Sebab dia sifat kan. Sifat ni dia kena ikut mausuf dia. Okey, kenapa al-lughata di sini mansub? Soalan Kerana al-lughata ini maf'ul lebih kepada ya ta'allamu.
Nah, pelajar ini fa'il. Al-lughata maf'ul. Nah, oleh itu kita bariskan dia di atas. Maknanya belajar bahasa Inggeris. Nah, pelajar-pelajar ni belajar bahasa Inggeris. Apa yang dipelajari inilah yang dipelajari. Nah, kita dah tahu bahawa maf'ul itu maknanya benda yang dilakukan, yang kena buat. Yang dipelajari sini apa dia? Bahasa ni lah. Okey, boleh? Okey. Jadi kalau kita nak gariskan di sini di bawah perkataan apa ni? Kalau banyak-banyak ni. Yata'allamu tulab. Ya betul. Ni ya ta'allamu fi'il dan at-tulab fa'il. Kita gariskan dua-dua tu sekali ya. Sebab dia nak kita gariskan di bawah fi'il dan atau serta fa'il dia. Jadi ya ta'allamu fi'il, at-tulab tu fa'il. Baik. Jumlah pada keseluruhannya jumlah apa? Ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Ya, betul. Fi'liyah. Kenapa kita kata fi'liyah? Sebab sebab di sini tidak ada mubtada' khabar pun. Tak seperti dalam ayat 7 tadi. Ini mubtada' kan? Selepas dia tu khabar. Nah, tapi di sini ada mubtada', ada khabar, tak ada. Yang adanya apa dia? Adanya fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan zaraf. Zaraf ni dipanggil maf'ulun fi. Dia ada istilah lain, dia ada maf'ulun fi. Maf'ulun fi kepada apa? Kepada ta'allamu ni lah. Maknanya pelajar-pelajar ini belajar bahasa Arab selepas belajar bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Inggeris selepas belajar bahasa Arab. Tu. Baik, kalau supaya menjadi lebih jelas, cuba kita letakkan di tempat asal dia. Tempat asal di sini. Di situ. Coba baca. Nampaklah apa ni? Jumlah fi'liyah tu dah. Ya ta'allamu tullabul lughatal arabiyyah ba'da ta'allumil lughatil arabiyyah. Pelajar-pelajar itu belajar bahasa Inggeris selepas belajar bahasa Arab. Nampak? Nah. Cuma kita dahulukan yang ni tadi itu untuk tujuan-tujuan tertentu saja, tujuan balaghi saja. Tapi ia tidak merubah status ayat. Dia tidak merubah status ayat. Ayat tu tetap jumlah fi'liyah. Okey, kita terus saja ke nombor 9. Ata'allamul lughatal arabiyyah kama yata'allamut tullabu. Kama yata'allamu at-tullabu. Apa maknanya tu? Dia kata saya belajar bahasa Arab. Al-lughata ni baris di atas sebab dia maf'ulun bih. Ata'allamu al-lughatal arabiyyah, saya belajar bahasa Arab. Seperti mana pelajar itu belajar. Mana kalau pelajar itu belajar cara ni, saya pun belajar cara itulah. Maknanya saya belajar bahasa Arab seperti pelajar-pelajar ni belajar. Kalau mereka belajar dalam kelas, kami pun belajar dalam kelas. Kalau mereka belajar misalnya atas talian, kami pun belajar atas talian juga. Macam tu. Itu makna dia. Baik, kalau kita nak gariskan di bawah perkataan dia diminta tadi, di bawah fi'il serta fa'il, nak garis yang mana ni agak? Ada dua situ. Ada dua, betul. Ada dua. Yang pertama, Ata'allamu maknanya Ata'allamu ana kan? Ya. Ana fa'il dia tu. Cuma ana ni kita sembunyikan dan tak boleh dizahirkan. Ini wajib disembunyikan. Okey, baik. Satu lagi.
Ya Satu lagi. ta'allam. Ya Betul. ta'allam. Ya ta'allamu saja kah? Tulab. Ya ta'allam. Ta'allamu tulab. Sebab dia nak sekali dengan fa'il. Kalau ya ta'allamu saja tu fi'il saja. Dia nak sekali dengan fa'il. Jadi fa'il di sini adalah at-tulab. Jadi kita garis dua-dua sekali lah. Itu kalau kita gariskan seperti yang diminta dalam soalan tadi, kita akan jadi macam ni lah. Kita garis di bawah ata'allamu dan yata'allamu at-tulab. Okey. Nombor 10. Nombor 10. Hal yata'allamu at-tullabu al-lughata al-arabiyyah? Hal yata'allamu at-tullabu al-lughata al-arabiyyah? Adakah pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab? Okey. Nah, jumlah apa ni? Kalau ya ta'allam tulab tu ya fi'liyah. Apa tu? Ada hal tu. Apa ni? Oh, hal ni. Hal ni. Ini kata tanya saja. Kata tanya dia tidak mengubah apa ni. Dia tidak mempengaruhi apa ni kata status ayat tu ya. Dia tidak tukar status ayat. Nah. Contohnya kalau jumlah ismiyah katakan kita kata Muhammadun talib. Kalau tambah hal depan tu macam tu juga dia hanya kekal dia. Kalau Muhammadun mubtada, talib khabar, tambah hal pun Muhammadun mubtada, talib khabar. Dia tidak mengubah struktur ayat, tidak mengubah status ayat. Jadi sini jadi hal ni kita abaikan saja. Kita mula daripada Ya ta'allam. Ya ta'allamu. Mana fa'il dia? At-tullab. Yang inilah kita gariskan. Sebab inilah yang dikatakan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah jumlah fi'liyah. Jadi ya ta'allamu fi'il, at-tullab fa'il, al-lughata maf'ul, al-arabiyyah Maf'ul bih. inilah maf'ul bih ni al-lughah ni. Tapi al-arabiyyah tu apa dia? Sifat. Sifat. Ini sifat kepada al-lughata ni. Oleh kerana al-lughata ni berbaris di atas, jadi sifat dia kena berbaris di atas jugalah. Dia sifat ni, di antara keistimewaan sifatnya, sifat ni dia ikut mausuf dia dalam semua perkara. Apa semua perkara tu? Dalam semua ni maknanya dalam 4 sudut, dalam 4 aspek. Sudut yang pertama, sudut muannas muzakkar dia. Ni sama-sama muannas kan? Al-lughatan ni muannas, sifat dia kena muannas. Baik. Al-lughatan ni makrifah kerana ada alif lam. Dia pun kena makrifah juga. Dia kena ada lam juga. Sudut yang ketiga, dia ni mufrad. Dia pun kena mufrad juga. Bilangan, ada sudut bilangan. Mana kalau sini musanna misalnya 2, sini pun kena musanna juga lah. Begitu. Sudut bilangan. Dan yang ketiga dari sudut i'rab dia ataupun baris dia. Ini baris mana? Baris atas, dia kena baris atas juga. Kalau yang ni baris bawah, dia kena baris bawah juga. Kalau yang ni baris depan, dia pun kena baris depan juga. Itu apa ni? Keistimewaan sifat ni. Sifat ni macam tu. Sifat ni ialah orang kata pengikut setia. Pengikut setia. Pak turuk, kata pak turuk. Dia ikut apa? Mausuf dia tu. Macam mana mausuf dia, macam itulah dia. Okey. Jadi kalau kita nak i'rab secara ringkas ni, kita hal ni adalah adatu al-istifham ataupun harful istifham. Ini harf istifham. Ya ta'allamu fi'il mudhari'.
At-tullabu fa'il dia. Al-lughata maf'ulun bi. Al-arabiyyata sifat kepada al-lughata. Habis gitu. Okey, baik. Yang seterusnya yang ke-11. Yang ke-11. Ba'da an yata'allama at-tullabul lughatal arabiyyata. Sama. Yata'allamuna al-lughatal inglis. Salah ni. Boleh atas. Al-Inglisiyat ini salah. Yang betul mana? Bagi atas. Bagi di atas. Betul. Kenapa? Sifat kepada Sebab dia sifat kepada al-lughata ni. Alhamdulillah. Nah. Baik. Apa maknanya ni? Apa makna ayat ni? Dia kata selepas pelajar-pelajar ni belajar bahasa Arab, mereka belajar bahasa Inggeris. Ini sama dengan mana tadi? Sama dengan nombor 8 tadi. Sama dengan nombor 8. Betul tak? Ya. Cuma nombor 8 tu dia guna dia guna masdar soreh. Ingat ada masdar soreh? Masdar soreh dengan masdar muawwal, ingat tak? Tak apa ingat. Masdar ni apa dia sebut saja masdar dia tu kata nama lah. Soreh ni makna dia dengan secara jelas. Maknanya kata nama dengan secara jelas, terang-terangan. Tetapi satu lagi tu dia panggil masdar muawwal. Muawwal ni maknanya yang memerlukan kepada tafsir, kena tafsir dulu baru kita tahu oh itu masdar rupanya. Gitu. Baik. Dalam ayat ni ba'da ni zarah, selepas zarah mesti mudhafun ilaih kan? Mana mudhafun ilaih ni? Sorry. An. Ini. Bukan an saja. An sekali dengan jumlah tu. Dia mana-mana jumlah fi'liyah lah. Kita boleh tukar jumlah itu menjadi masdar atau menjadi kata nama dengan cara kita tambah an. An ni boleh anggap dia ni sebagai bahan kimia lah. Bahan kimia untuk kita tukar mana-mana jumlah. Tak kira jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ke. Untuk kita tukar jumlah itu menjadi isim, menjadi kata nama. Baik, kenapa kita nak tukar menjadi kata nama? Sebab ia ni berada di tempat mudhafun ilaih atau tempat ni ada tempat mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih mesti isim, betul tak? Ingat tak? Kan kita tahu salah satu daripada peranan kata nama selain daripada mubtada, fa'il, maf'ul, majrur dengan arah jar, lagi apa dia? Mudhafun ilaih. Jadi mana-mana pun mudhafun ilaih mesti kata nama. Baik, kalau kita kata ba'da yata'allamut tullab boleh tak? Tak boleh sebab yata'allamut tullab ni bukan kata nama tapi ini adalah jumlah. Yata'allamu fi'il, at-tullab fa'il. Mana isimnya kan? Tak jadi. Jadi dengan itu jumlah ini kita kena tukar menjadi kata nama barulah dia boleh berperanan sebagai mudhafun ilaih. Caranya bagaimana? Caranya kita tambah bahan kimia ni. Iaitu an tu. An tu An ni adalah bahan kimia yang boleh menukarkan atau boleh meleburkan jumlah fi'liyah. Dan dia bertukar menjadi isim, menjadi masdar. Menjadi masdar. Okey, kalau dah jadi masdar, bolehlah ia di i'rab sebagai mudhafun
nilai. Begitu. Okey kah? Okey dah. Okey, jadi selepas pelajar-pelajar ni belajar bahasa Arab. Jadi kenapa kita baca al-lughata ni, kenapa baca baris di atas ni? Sebab ia adalah maf'ulun bih kepada ya ta'allamu. Apa yang dipelajari oleh pelajar-pelajar ni? Bahasa Arab lah. Gitu. Kenapa kita baca al-arabiyyata baris di atas ni? Sebab dia ni sifat kepada al-lughata. Baik, kenapa kita baca at-tullabu ni baris di hadapan ni? Kerana ia fa'il kepada ya ta'allamu, betul tak? Ya. Jadi baris-baris kita tu bukannya apa ni kita letak apa ni orang kata suka je tak, kita letak baris di atas, baris di hadapan, baris tu kerana peranan dia tu. Kalau peranan dia fa'il, baris depan lah. Peranan dia tu apa ni maf'ulun bih, kena baris di atas lah. Kalau peranan dia sifat kepada maf'ulun bih, kena baris di atas juga. Macam tu. Cuma so lagi di sini ni, kenapa ya ta'allama ni? Saya kita tahu PL. Naam. Jadi PL mudhari' di sini, kalau tidak ada apa-apa yang merubah baris dia ni, dia tetap baris depan lah. Ya ta'allamu gimana pun ya ta'allamu dah. Tapi oleh kerana di sini dia ada an ini, peranan dia selain daripada dia ni apa ni orang kata boleh meleburkan jumlah ini menjadi isim, dia juga pada masa yang sama dia juga membuat PL mudhari' berbaris di atas macam ni. Jadi kalau jumpa dengan an, mesti PL mudhari' itu berbaris di atas. Okey. Baik. Kalau kita nak gariskan apa ni kata perkataan mana nak gariskan di bawah? Ya ta'allama tulab. Ya ta'allama at-tullabu. Ni kita gariskan satu. Baik, ada lagi tak? Ya ta'allamuna. Ya ta'allamuna, satu lagi. Ini pun kita gariskan juga. Kenapa? Sebab di sini ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Ya ta'allamu. Mana fa'ilnya? Wow. Wow ni, betul. Wow ni makna dia mereka laki-laki. Maknanya mereka belajar bahasa Inggeris. Selepas pelajar-pelajar ini belajar bahasa Arab, mereka belajar bahasa Inggeris. Nampak? Jadi apa ni ayat 11 ni pun juga ada dua tempat yang kita gariskan. Di sini PL dan fa'ilnya yang jelas ada. Di sini pula PL dan fa'ilnya dalam bentuk ganti nama. Okey. Yang ke-12. Ata'allamul lughatal arabiyyata qabla ta'allumi ghairiha. Apa makna ayat ni? Apa makna ayat ni dulu? Saya belajar lughat Arabia sebelum diajar ghairha yang lainnya. Sebelum belajar yang lainnya. Maknanya sebelum belajar bahasa lain lah maksudnya. Okey. Dia kata saya belajar bahasa Arab sebelum belajar bahasa-bahasa lain. Okey. Jadi kita nak kena gariskan dia mana ni? Yang ni lah. Ata'allamu ni. Kan tadi dia suruh kita gariskan PA serta fa'ilnya sekali. Mana fa'il dia? Ana, betul. Ana sini, ada ana sini ni. Ganti nama selepas tu. Cuma kita tak boleh nak zahirkan ana tu. Sebab kita wajib menyembunyikannya ni. Sini. Dia tak seperti huwa. Kalau huwa tu harus saja. Okey, baik. Ada lagi yang perlu digariskan ni selain daripada ta'allam? Ta'allumi tu?
Oh, ta'allum ini kata kerja. Bukan ya? Kata kerja kan ni? Kata kerja yang pertama sekali, kata kerja tak ada baris di bawah. Ni, baris di bawah ni adalah di antara ciri-ciri kata nama. Sebab tu di antara tanda, di antara tanda kata nama ialah berbaris di bawah. Ni baris bawah ni. Tu jelas kata nama. Bukan kata kerja. Sebab ini masdar, masdar kepada ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Inilah masdarnya. Ta'allama fi'il madhi dia, ya ta'allamu fi'il mudhari'. Ya ta'allamu kalau dia, kalau saya ata'allamu kan. Ta'allum ini masdar dia. Ta'allum. Nah, fa'ala yufa'ilu apa ni? Tafa'ala tafa'alu tafa'ul. Ni tafa'ul ni. Tafa'ala ta'allama. Ya tafa'alu tafa'ul. Ni ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Dia masdar kepada fi'il yang bukan sulasi. Maknanya fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Yang 3 huruf je kadang-kadang apa ni bentuk masdar dia tu begini, fi'il lain pula begini, fi'il lain pula begini Tapi kalau selepas 3 huruf, maknanya fi'il yang 4 huruf, fi'il yang 5 huruf, fi'il yang 6 huruf. Nah, bentuk masdar dia sama. Nah, dengan tu kalau kita tahu satu aja, maknanya kita tahu semua sekali. Nah, itu mudahnya bahasa Arab ni kan. Tahu boleh tahu semua. Nak cari mana benda gitu kan. Okey. Jadi di sini kata saya belajar bahasa Arab sebelum belajar bahasa lain. Jadi ini jumlah apa ni? Kalau kita nak kalau tanya ini jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah. Ya. Boleh tak kalau kita kata jumlah ini jumlah ismiyah? Tak boleh lah. Tak boleh sebab tidak adanya mubtada dan khabar. Yang adanya fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ialah ata'allam, fa'ilnya ana. Betul tak? Manakala mubtada tak ada, khabar pun tak ada. Jadi jumlah ini jumlah fi'liyah. Okey, baik. Yang seterusnya. Hal tata'allamul lughatal arabiyyata qabla an tata'allama ghairaha ya akhi? Dikata adakah awak belajar bahasa Arab sebelum awak belajar bahasa-bahasa lain wahai saudaraku? Nah. Di sini cuma ada hal saja dah. Dah hal ini kata suruh dia tidak memberi apa-apa kesan kepada ayat tu kan? Setiap ayat kekal. Dengan itu kalau jumlah fi'liyah dia kekal sebagai fi'liyah, kalau jumlah ismiyah dia kekal sebagai jumlah ismiyah lah. Maknanya kalau kita kita gugurkan dulu sekejap hal ni. Maknanya jumlah bermula di sinilah. Tata'allamul lughatal arabiyyah qabla an tata'allama ghairaha. Baik, kalau kita mula di sini. Jumlah ni jumlah apa ni? Fi'liyah. Ismiyah. Fi'liyah. Sebab ini fi'il. Ya, ini fi'il. Dan mana fa'ilnya? Anta, betul. Nah, anta dan anta pun juga adalah ganti nama yang mesti disembunyikan, yang tidak boleh dizahirkan. Jangan pula tata'allamu anta lughatal arabiyyah, jangan. Okey, jadi kalau kita nak gariskan di bawah ni lah. Jadi kita gariskan di bawah tata'allamu tu. Baik, ada lagi tak? Tata'allama. Ni satu lagi ni. Ni. Ini pun jumlah fi'liyah juga ni. Baik. Cuma kalau ada orang tanya lah dia tanya. Apa perlunya aneh?
Apa perlunya guna bahan kimia ni? Nak jadikan dia tu apa ni tadi? Mari atas kemudian jadi jadi isim. Sebab kita nak tukar jumlah fi'liyah ini menjadi isim, menjadi masdar, ya. Baik. Apa perlunya kita tukar jumlah ini menjadi isim? Tak jawab. Yang sunat. Wajib ni wajib ni kita tukar jadi isim ni, wajib. Ke sunat-sunat ni. Dah sunat pun dah tertanlam. Sebab ada qabla. Sebab sebelumnya tu ada qabla. Qabla ni zaraf. Selepas zaraf mudhafun ilaih. Maknanya ini tempat mudhafun ilaih lah ni. Kalau mudhafun ilaih mesti isim, betul tak? Kan mudhafun ilaih kita dah tahu adalah peranan kata nama, bukan peranan jumlah, bukan peranan kata kerja, betul? Jadi oleh kerana ini adalah mudhafun ilaih, dengan itu kita harus menukarkan fi'il ini sekali dengan fa'ilnya lah, ya, menjadi isim. Dengan itu kita guna bahan kimia ni supaya dia lebu menjadi isim, ya? Barulah dia boleh berperanan sebagai mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih di sini bukan tata'allam saja, tetapi an ni sekali. An dengan fi'il dan fa'ilnya tu. Semua itu adalah dikira masdar muawwal, orang panggil masdar muawwal. Masdar muawwal ni melawan kepada masdar sharih lah. Masdar sharih ni masdar yang jelas. Masdar muawwal ni masdar yang tidak jelas. Orang kata masdar apa macam ni? Ini haraf. Ini pula fi'il. Dan fa'il dia pula dhamir. Mana apa ni masdarnya tak ada. Inilah adunan dia ni, adunan. An dengan fi'il dan fa'il itu sekali ada kira masdar. Cuma masdar yang tidak jelas. Ataupun dalam istilah lain masdar muawwal. Muawwal ni maknanya yang ditakwilkan. Yang ditafsirkan. Okey. Baik, kita boleh teruskan saja ke nombor 14. Minal wajibi an yata'allama at-tullabul lughatal arabiyyah. Maksudnya di antara kewajipan ataupun sudah menjadi perkara wajib bahawa pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab. Dalam arti kata pelajar-pelajar ini kena belajar bahasa Arab, dalam arti kata lain. Itu maknanya minal wajibi an yata'amal dan yata'allama at-tullabul lughatal arabiyyah. Kalau kita nak buat ayat lain, samalah. Misalnya, wajib kita solat contohnya. Macam mana kalau kita nak buat macam ni? Ikut struktur yang sama, macam mana? Coba. Minal wajibu Minal wajibi solat. An solat apa ni? Dia tu ni sekarang ni kita kami. Salu. Annu. Kena mula dengan nun lah. An-nusalliya. Kalau kita tulis dia bunyi macam ni lah. Ana tulis bawah ni, ya. Tu dalam sini. Kita kata pinjaya ni sekejap. Merah nah. Ni, ya. Okey. Kalau sini an dia ta'allama, kita nak kata kita sembahyang. Kami lah kita ni kan. Kita mula dengan nun.
an nusalliya. Sallia. Kenapa ya ni? Kenapa ya ni bagi di atas ni? Kenapa? Sebab ada an tu. nak Sebab ada jadi an ni. Sebab ada an ni. PL mudhari ni kena bagi di atasnya. Nusalliya ni adalah PL dan fa'il. Mana PL-nya? Nusalli. Mana fa'ilnya? Ini nahnu. Nahnu. Betul. Inilah makna dia. Maknanya kita wajib solat. Ataupun apa ni, di antara benda-benda wajib itu ialah kita menunaikan sembahyang. Gitu. Sallia. Baik, kalau harus apa harus? Harus. Wajib ini mesti kan? Kalau harus apa harus? Allah. Harus maknanya dibolehkan. Jaiz. Okey. Kalau kita nak sebut misalnya dah, kita kata kita apa ni dibolehkan atau kita harus Indonesia, harus Indonesia wajib. Kita dibolehkan, kita dibolehkan makan dan minum contohnya. Kita nak sebut tu ayatnya macam mana? Maknanya harus kita makan dan harus kita minum. Macam mana? Minal jaizi. Okey, cantik. Okey, kita tukar ni pada wajib ni kepada harus. Minal jaizi. Apa tu? Nakula. Minum. Washraba. Wa nashraba. Wa nashraba. Betul. Okey, jadi dah tu. Minal jaizi an nakula wa nashrab. Maknanya kita boleh makan, kita boleh minum. Maknanya tidak wajib, tidak berdosa. Harus kan? Itu minal jaizi an nakula wa nashrab. Okeylah, kita balik semula ke balik semula ke sini dan kita nak gariskan dulu di bawah perkataan yang diminta tadi. Kita gariskan di bawah ya ta'allama at-tullabu. Betul tak? Baik. Yang ke-15 ini kita nak gariskan di mana ni? Yajibu ala talabi. Yajibu. Yang perlu digariskan yang mana? Yang wajib digariskan. Yajibu dengan yajibu saja. Baik. Baik, kalau yajibu saja, mana fa'il dia? Dia nak garis di bawah fi'il dan fa'il. Huwa. Siapa huwa? Dia kalau huwa dia kena ada sebelum ni ada orang tu, orang ganti nama tu, ganti nama kepada orang ni. Huwa tu ganti nama pada orang yang sebelum ni. Ni tak ada ni kosongnya, dia mula-mula dengan yajibu. Huwa. Kaya tu. Kaya tu kan bukan. Ya ni bukan fa'il, bukan dhamir. Ya ni hanya dipanggil harah mudhara'ah. Harah mudhara'ah ni ada 4. Ya, ta, nun dan hamzah. Maknanya kalau fa'il tu ana, kita mula dengan hamzah. Kalau fa'il tu nahnu, kita mula dengan nun. Kalau fa'il tu anta, kita mula dengan ta. Kalau fa'il tu huwa ataupun isim zahir yang bukan ganti nama, kita mula dengan ya. Macam tu lah. Okey. Baik, apa yang wajib ni? Yang menjadi wajib ni apa dia? Kalau menjadi wajib ni merupakan PL.
Apa yang menjadi wajib tu? Itulah fa'il dia. Ya. Ya ta'lamu. Ya ta'allam. An yata'allamu ni. Ni. Nah. Jadi bermakna kita kena gariskan yajibu sekali dengan an yata'allamu tu. Subhanallah. Nah. Okey, jadi oleh kerana ada benda lain tengah tak apalah kita gariskan semua sekali lah. Ya. Tapi sebenarnya alat tulab ni dia tak masuk dalam yang wajib kita gariskan tak. Cuma kita nak sambungkan macam mana nak gariskan yajibu kalau tak. Sebab apa ni kita macam ni sebab yajibu ni fi'il, an yata'allamu ni fa'il. Okey. Baik. Kenapa fi'il ini perlu ditukar menjadi isim? Maknanya kita taruh an ni kerana kita nak tukar dia menjadi isim kan? Baik, apa perlunya kita tukar yata'allamu ini, yata'allamu asal dia? Kenapa kita tukar kepada isim ni? Kenapa? Menjadikan dia fa'il. Sebab dia ni fa'il dan fa'il ni mesti kata nama, betul tak? Ya. Mesti kata nama. Oleh itu kita tukar yata'allamuna ini kepada an yata'allamu. Maknanya kita taruh ni bahan kimia ni supaya yata'allamuna itu menjadi Fa'il. masdar, menjadi isim. Okey. Bagus. Jadi yajibu an yata'allamu. Menjadi wajib mereka belajar. Menjadi wajib mereka belajar. Abang mereka belajar itulah yang wajibnya. Kan? So alat tulab tu jadi apa Ustaz? Jadi Alat tulab ni jar majrur je. Baik, menjadi wajib kepada siapa? Menjadi wajib kepada pelajar-pelajar ni. Apa yang menjadi wajib? Belajar bahasa Arab. Tu. Baik. Kalau menjadi wajib kepada kita belajar bahasa Arab macam mana? Cuba sikit. Okey. Cuba. Menjadi wajib kepada kita belajar bahasa Arab. Okey. Macam tadi Terus ke bawah. Alaina. Yajibu alaina. Kalau tadi alat tulab dah. Tadi kepada pelajar, ni kepada kita pula. Jadi kita kata yajibu bukan alat tulab lah, tapi alaina kan. Alaina. Menjadi wajib kepada kita. Baik. Kalau tadi mereka belajar, ini kita belajar. An nata'allamu. An nata'allama. Okey, an nata'allama. Oh, sorry, nata'allama. An nata'allama. Sorry. An nata'allama. Yajibu alaina an nata'allama al-lughata al-arabiyyah. Oh, kemas sekali ayat kita. Jadi kita boleh buat macam ni, tak kira lah apa ni. Cuma ketukan ya lah. Kalau pelajar macam ni. Kalau kita macam ni. Kalau awak, tu kalau anta ta'allama. Kan? Awak belajar. Kalau apa ni orang tertentu, misalnya Idris contohnya. Jadi kita kata menjadi wajib kepada Idris belajar. Jadi kita kata yajibu ala Idris an yata'allama al-lughata al-arabiyyah. Betul tak? Jadi kita boleh tukar kepada siapa sajalah. Okey. Jadi sesalah apa ni kita punya latihan pertama. Waduh, masa kita. Pokoknya kita dah ambil masa banyak
Kita tadinya kita nak guna masa tu untuk kita nak sudah ke perbualan kita ni. Tak boleh yang ni kita boleh buat cepat sikit kot cepat-cepat Allah. Boleh tak? Okey. Okey. InsyaAllah. Dia kata ikhtar mimma bainal qausaini fi ma ya'ti ma yunasibul jumlah. Dia kata saya pilih daripada perkataan yang terdapat dalam bracket ni. Tanda bracket ni. Nah, ma yunasibul jumlah, perkataan yang sesuai dengan ayat. Cari mana ni? Ya ta'allamu ke ta'allum ke? Kalau ya ta'allamu ni fi'il, ta'allum ni isim. Masdar masdar. Okey, baik. Kalau nombor 1 nak pilih mana tu? Ya Pilih fi'il ta'allam. ke ya ta'allamu. Okey, ya ta'allamu tullabu al-lughatal arabiyyah, betul Jadi kita pilih yang ni lah. Kenapa kita pilih yang tu? Sebab ini merupakan jumlah fi'liyah. Kalau kita kata ta'allum, dia nak jadi jumlah macam mana? Nah, ta'allumut tullabil lughatal arabiyyah. Itu mubtada, mana khabarnya? Tak ada. Tak boleh nak apa ni? Jumlah ismiyah tak boleh. Okey, baik. Nombor 2. Pilih mana ni? Sama. Kamu ya ta'allamu. Ya ta'allamu tullabul arabiyyah. Ini khabar dan ni khabar ni amrun muhim, adalah suatu perkara baik. Oh. Mana ada khabar ni? Dia kena ada mubtada. Kalau kita mula ya ta'allamu tak jadi mubtada kan? Ya. Bermakna Ta'allum. ta'allumut tullabi lil lughatil arabiyyati amrun hasanun. Jadi ta'allumu tu jadi mubtada, at-tullabi mudhafun ilaih, amrun hasanun khabar dia. Apa ni khabar dia? Hasanun ni sifat kepada amrun lah. Boleh? Ya. Okey, yang ketiga. Yutlabu man kulli. Yutlabu min kulli talibin, diminta, dituntut daripada setiap pelajar belajar bahasa Arab. Ta'allumi. Ta'allumu. Kenapa ta'allumu? Kenapa bagi depan? Kenapa bagi depan? Masdar. Ya, lah masdar ni kenapa masdar ni bagi depannya? Jadi khabar. Khabar mana mubtada'nya? Tak ada mubtada' pun sini. Ini PL ni. Yatlubu. Kan Yutlabu bukan yatlubu ni. Yutlabu. Ini PL apa ni? PL mabni lil ma'lum ke mabni lil majhul ni? Dia mula dengan bagi depan, bagi di, apa ni huruf sebelum akhir bagi datang. Yutlabu. Kalau yatlubu itu menuntut, yatlubu menuntut. Kalau yutlabu dituntut. Maknanya dituntut, maknanya diminta daripada setiap pelajar belajar bahasa Arab. Bermakna belajar bahasa Arab ini merupakan naib fa'il kepada fi'il mabni lil majhul nah. Sebab tu ta'allamu ya. Ta'allumu sebab naib fa'il kan marfu' kan. Maknanya belajar bahasa Arab ini dituntut daripada setiap pelajar. Okay. Jadi kita pilih yang ni lah sebab naib fa'il pun juga mesti isim sama dengan fa'il lah Okey, seterusnya nombor 4. Wah, ada 2 ni. Ni khairun adalah lebih baik. Lebih baik daripada belajar bahasa lain. Dia kata belajar bahasa Arab lebih baik daripada belajar bahasa lain. Ya. Tu'allumi. Okey, maknanya jumlah ni jumlah ismiyah sebab khairun ni khabar ni. Adalah tu khabar lah kan.
Nah, adalah lebih baik daripada belajar bahasa lain. Jadi bermakna ini mubtada. Kalau mubtada mesti isim. Mesti masdar lah. Kalau ini tak jadi ini PL. Dia tak boleh jadi mubtada. Jadi mubtadanya ta'allumu ni. Jadi ta'allumul lughatil arabiyyah. Belajar bahasa Arab lebih baik daripada belajar bahasa lain. Okey, bagus. Jadi kita pilih yang ni lah. Allumu. Pilih yang ni. Macam tu. Sini. Nak pilih. Min yata'allam ke min ta'allumi? Ta'allumi. Ya, sebab apa? Sebab min yang haraja, selepas haraja, majrur dengan haraja. Jadi majrur dengan haraja juga mesti isim. Jadi kita pilih isim lah. Dia tu. Maknanya ayat ni akan jadi ta'allumul lughatil arabiyyati. Berkata ni tak salah. Arabiyyati ni. Tu kau bagi tu. Sorry. Ta'allumul lughati al-arabiyyati khairun min ta'allumi ghairiha. Ghairi. Kenapa ghairi? Tu'allimi. Dia tak semestinya ta'allim. Kalau ta'allimu pun ghairi tetap ghairi. Sebab apa ghairi ni? Sebab dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Okey. Yang kelima, al-lughatal arabiyyata. Makna dia, pelajar-pelajar itu belajar bahasa Arab. Cuma bahasa Arab ni didahulukan saja, tapi dia tetap maf'ul ni, al-lughata al-arabiyyata yata'allamu at-tullabu. Ini macam iyyaka na'budu lah ni. Jadi kita pilih yata'allamu. Ini jumlah fi'liyah. Maknanya yata'allamu at-tullabu al-lughatal arabiyyah. Okey. Seterusnya, yajibu 'alal muslim an ta'allum. Kalau ta'allum ni kata nama kan? Kalau kata nama tak perlu kepada bahasa kimia lah. Dia kata nama dah. Dia perlu bahasa kimia ni. Maknanya kerana dia PN kan? Ta'allama. Maknanya kalau ta'allum tak perlu an ni. Yajibu 'alal muslimi ta'allumul lughatil arabiyyah. Tapi sekarang ada an bermakna PN lah tu. Bermakna PN lah sini ni. Oleh itu adanya an kan. Okey, jadi kita pilih ya ta'allama lah. Okey, Muhammad. Ya ta'allam ke ta'allum? Ya ta'allamu. Ya ta'allam juga ya ta'allam. Sebab jumlah ya ta'allam tu dia jadi khabar kepada Muhammad. Dia kata Muhammad belajar bahasa Arab di maktab bahasa atau apa kita panggil maktab, kita orang Melayu dah. Ni kita panggil maktab bahasa atau institut bahasa. Okey. 8. Ba'da ni zarah ni. Selepas zarah ke apa? Selepas zarah mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih isim ke PL? Isim. Kalau isim mesti dah ta'allum. Jadi ba'da ta'allumi al-lughatil arabiyyati. Ni pun salah ni. Arabiyyati ni. Banyak salah malam ni. Ba'da ta'allumi
al-lughatil arabiyyati Yata'allam. yata'allamu. Yata'allamu Umaru ghairaha. Yata'allamu Umaru. Dia kata selepas belajar bahasa Arab, Umar belajar bahasa lain. Okey, 9. Hal. Nak pilih mana ni? Tata'allam. Naam, tata'allamu al-lughatal arabiyyah kama yata'allamu at-tulab. Ini pun yata'allam juga. Dua-dua kita pilih fi'il. Dua-duanya adalah jumlah fi'li. Ya. Fi'liyah, betul. Okey, nombor 10. Ini ada amrun sa'bun, adalah suatu perkara yang susah. Sa'bun ni susah, payah. Oh. Ingat syaukah ni susah. Sa'bun Hal susah. yata'allamu. Ta'allum. Ta'allum, betul, ta'allum. Makna mubtada kan? Ta'allum. Ya. Dia kata, adakah belajar bahasa Arab itu satu perkara yang susah? Jawab dia tidak. Mudah je. Okey. 11. Selepas ba'da, mudhafun ilaih kan? Mudah. Bila mudah, bila ta'allum. Ta'allum. Ta'allum lah. Jadi ba'da ta'allumi al-lughatil arabiyyati. Ini pun salah juga ni. Arabiyyati ni ya. Tukar bagus. Ya ta'allamu at-tullabul ingliziyah. Okey, yang ni dia bagi terus tak. Okey, nombor 12. Ustaz, dia ta'allam. Dia ta'allamu ni apa ya ta'allama? Alah, banyak salah ni. Dah kerja. Ya ta'allamu. Okey, ya ta'allamu at-tullabul ingliziyah. Okey, 12. Ata'allamu al-lughatal arabiyyah qabla. Ada qabla tadi. Tadi buku tak ada qabla. Jadi zarah. Zarah. Apa zarah? Dhafun ilaih. Jadi isim. Isim. Kalau isim? Ta'allum. Ta'allum. Betul. Kalau nak pakai ta'allum keletaan. Ya. Betul. Okey. 13. Ta'allamal arabiyata qabla an. Hal tata'allamul arabiyyah qabla Kena an. ambil fi'il. Kena ambil fi'il. Jadi kena ambil tata'allam. Okey. Makin mahal dah tu. Okey. 14. Minal wajib an. Ada an lagi ni. Bila ada an, ambil fi'il. Ya ta'allama. An ya ta'allama. Okey, bagus. Baik, akhir sekali yang ke-15, yajibu 'ala talibi. Ini kena masdar. Kenapa masdar? Kenapa? Sebab nak jadi apa? Fa'il, jadi fa'il. Fa'il, betul. Fa'il ni, fa'il kepada yajibu ni mesti isim. Kalau isim inilah masdar ni kan. Okey, bagus. Ini boleh berlawan dengan orang Arab ni macam ni. Okey, baiklah. Allah. Tak masa tahulah apa ni. Kita buat sendiri-sendirilah Kalau tidak hilang yang belajar nanti Ustaz. Ya, macam mana? Aku hilang belajar banyak tadi. Yalah, betul lah. Tak apalah, baca sendiri-sendiri dah ni sini kalau kita perhati dalam ni kita dapati setiap perkataan yang ada tu, setiap perkataan tu, maknanya kita tahu fungsi dia. Maknanya setiap perkataan ada fungsi dia. Fungsi dia jadi ni. Tidak ada satu perkataan yang tak boleh nak cerita. Kenapa? Tak ada. Sebagai contoh ya.
Dia kata indi khabarun. Indi ni zarah. Ya ni mudhafun ilaih. Nah, lepas dia tu ada isim. Kalau macam ni, isim tu jadi mubtada muakhar dia panggil. Ini khabar muqaddam kalau gitu ke? Ini khabar. Ini mubtada. Nah, dia kata saya ada suatu berita. Nah, saya ada suatu berita sarun ni gembira. Saya ada berita gembira, kata dia. Wahai saudaraku. Nah, maknanya sarun ni adalah sifat kepada khabar. Berita yang mengembirakan. Kita terjemah gembira aja, tapi sebenarnya dia mengembirakan. Khabar sarun. Sebab tu kalau berita gembira dia tak sama dengan saya gembira. Kalau saya gembira, kita kata ana masrurun. Masrur tu adalah maf'ul ataupun sifat maf'ul. Makna dia yang digembirakan. Tapi kalau sar ni isim fa'il yang menggembirakan. Ini berita yang mengembirakan. Nah, kalau orang kita kata masrurun. Masrurun. Kita terjemah gembira juga. Kita kata dia gembira. Maknanya dia tu digembirakan sebenarnya. Digembirakan oleh berita. Baik, kalau kita kata khabarun masrur, sini boleh tak? Mana boleh, tak boleh. Sebab apa? Sebab maknanya berita ni dia tidak digembirakan tapi dia menggembirakan orang lain. Betul tak? Jadi kalau berita gembira kita khabarun sar. Orang gembira kita kata insanun masrur. Walaupun kita terjemah gembira-gembira mereka. Baik, kalau dengan gembira kita kata bisurur. Lain pula. Bisurur dengan gembira. Bi tu haraf ja tu. Selepas raja mesti isim. Kalau isim surur. Kalau yang ni kata sifat ni, sifat fa'il. Masrur pun sifat juga, sifat maf'ul. Baik, kalau isim surur. Surur. Ni sarun. Sarun. Sarun maknanya yang menggembirakan. Khabarun sarun ya akhi. Masrur yang Ya, digembirakan. Baik, kalau surur kegembiraan. Kegembiraan. Tapi kita orang Melayu ni tiga-tiga tu kita terjemah dengan makna gembira belaka. Kita kata berita gembira, saya gembira, dengan gembira. Semua gembira. Sedangkan dalam bahasa Arab dah 3 jenis perkataan tu. Yusra Okey tu lah. dari sini ke? Yusra. Tak, busra lain. Busra tu, busra tu Innamal usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra tu, yusra situ makna dia mudah. Ini gembira lain. Ini daripada sarra yasurru surur. Fahuwa sarrun wa dzaka masrur. Indi khairun sarun ya akhi. Indi khabarun, khabar ni bukan khairun. Ma huwa. Indi khabarun sarrun. Sarun. Dia kata saya ada berita gembira. Gembira ya Berita akhi. gembira. Ya akhi, wahai saudaraku. Ya akhi. Okeylah kita Nah. kerana kita tak cukup masa untuk kita nak buat perbualan ini, kita dah mula minggu lepas dah, cuma tak sempat juga. Kita tangguh ke minggu ni, tak sempat lagi, tak apalah. Buat di rumah ajalah, ya, insya-Allah. Baiklah, kita tangguh dulu kelas kita insya-Allah dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Wal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.